Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali, yang saya hormati Ustaz Muhammad Farid bin Johari selaku pensyarah subjek pengajian Islam, dan yang saya raikan sahabat-sahabat seperjuangan. Saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan tajuk yang saya telah pilih dalam perundangan Islam, iaitu poligami. Poligami ini ia boleh dimaksudkan sebagai berkahwin lebih daripada seorang, iaitu lawan kepada perkataan monogami yang membawa erti berkahwin dengan seorang wanita sahaja. Ia juga berlawanan dengan perkataan polyandry, iaitu amalan beristeri lebih daripada seorang dalam satu masa. Seterusnya, apakah keadilan yang dituntut terhadap isteri-isteri jika si suami berpoligami? Keadilan yang diwajibkan ke atas lelaki yang berpoligami ialah keadilan seperti nafkah, tempat tinggal, tempat tidur, pergaulan sebagai seorang suami terhadap isteri-isterinya. Sementara keadilan dari segi perasaan kasih sayang bukanlah keadilan yang mesti diperolehi oleh isteri-isterinya selagi ia tidak membawa kepada tindakan yang zalim. Ini kerana manusia tidak boleh menguasai hatinya yang menjadi punca perasaan kasih dan sayang. Hadirin sekalian, seterusnya, apakah syariat Islam yang terdapat di dalam poligami? Islam ini tidak mengharuskan poligami untuk semata-mata dijadikan senjata yang boleh melukakan, menganiayai atau memberikan layanan buruk kepada isteri. Manakala sebaliknya, Islam mensyariatkan poligami ini untuk menyahut keperluan melindungi masyarakat dan menjaga individu, serta menghapuskan perkara yang boleh menyebabkan maksiat. Hadirin sekalian, apakah pula yang perlu dilakukan kepada seorang isteri yang baru mengetahui mengenai perkahwinan baru suaminya? Sekiranya perkahwinan poligami itu disahkan oleh mahkamah, maka si isteri tersebut boleh memohon perintah nafkah dirinya, nafkah anak, nafkah harta pencarian, hutang dalam perkahwinan, tunggakan nafkah isteri dan anak, serta hak tempat tinggal. Hadirin sekalian, saya juga akan sebutkan beberapa dalil mengenai poligami. Yang pertama, di dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka berkahwinlah dengan siapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Dan seterusnya, dalil yang kedua daripada surah An-Nisa ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqati fa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Yang bermaksud, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Oleh itu,
janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau berat sebelah kepada isteri yang kamu sayang, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awang-awang. Dan jika kamu memperbaiki keadaan yang pincang itu dan memelihara diri daripada perbuatan zalim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Dalil yang ketiga daripada hadis Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, Hakim, Dar al-Qutni, Haytami dan Baihaqi melaporkan daripada Ibnu Umar, Ghailan bin Salamah al-Thaqafi memeluk Islam sedangkan pada masa yang sama mempunyai 10 orang isteri. Maka Rasulullah SAW bersabda, pilihlah daripada kalangan mereka 4 orang sahaja. Hadirin sekalian, saya juga akan menyertakan satu contoh individu yang mengamalkan poligami. Rasulullah SAW mula berpoligami setelah kematian isteri pertamanya, Khadijah binti Khuwailid. Kalau dilihat pada perkahwinan Rasulullah SAW, kesemuanya adalah untuk menjaga kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Umpamanya perkahwinan baginda dengan Saudah binti Zam'ah, isteri pertamanya, setelah beberapa tahun kematian Khadijah adalah atas dasar politik, iaitu untuk menyelamatkan Saudah yang kematian suaminya dari disiksa oleh kaumnya sendiri. Baiklah hadirin sekalian, manakala ada setengah lelaki yang tidak ingin berpoligami kerana ia menganggap poligami itu bukan satu keperluan baginya, tetapi hanya untuk menambahkan keseronokan semata-mata. Kesimpulannya, apa yang boleh saya simpulkan daripada tajuk poligami ini, sebenarnya bukan poligami yang bermasalah, tetapi orang yang berpoligami itu sendiri yang bermasalah, kerana Allah tidak menghalalkan sesuatu yang boleh memudaratkan manusia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.